This video is brought to you by uncle.hipster.store yang menawarkan pelbagai barangan hipster di IG beliau. Follow IG uncle.hipster.store untuk menjamu mata anda dengan pelbagai menu hipster yang tersedia. Baju, jam, kasut, jam dan baju. Minta maaf, Uncle hanya menjual barangan hipster yang sudah semestinya yang terbaik. Link IG-nya aku tinggalkan kat ruangan description kat bawah. Hi gang! What up? It's your boy Kimi Scoberto. Assalamualaikum guys. Bagaimana yang korang boleh tengok di balakan dan saya ni ada banyak gila parcel yang belum lagi dibuka. InsyaAllah lepas ni kita akan unboxing satu persatu. And thank you kepada yang menghantar. Alhamdulillah. Tak sangka pula ada pula orang yang sudi menghantar gift kepada aku. Thank you so much. I appreciate very much. So, today kita nak bercerita pasal cover story tentang Enel. Kepada korang yang tak kenal lagi siapa Enel, Enel sebelum ni menjadi musuh kepada Luffy semasa di Skypiea Arc, yang mana dia memiliki keupayaan buah devil yang dapat mengawal kilat peti. Tapi dia merupakan musuh alami kepada Luffy, menyebabkan dia tercedok apabila dia berlawan dengan Luffy. So, in today's video, kita akan cover tentang cover story of Enel. Tapi sebelum kita start, hari ini dalam segmen SNF, support nakama first. Aku nak highlight media sosial nakama kita ni yang bernama Dengo Design. Di YouTube, Dengo Design ada membuat tutorial cara-cara membuat desain menggunakan Adobe Illustration dan Photoshop yang sangat detail dan sesuai untuk pemula. Dan sekiranya anda belum ada logo dan perlukan logo, so Dengo Design adalah antara designer yang aku boleh suggestkan. For more information, korang boleh follow IG dan Facebook Dengo Design dan subscribe ke channelnya untuk video tutorial. Link media sosial Dengo Design aku tinggalkan kat bawah. Okay? Dan shout out kita hari ini Tin Tapper Video yang menghasilkan konten tentang aktiviti yang dijalankannya semasa di kampungnya di Sabah. Jom kita sama-sama bantu subscribe channel nakama kita. Alright gang, you are awesome. Enel Great Space Operation merupakan cover story ke-9 created as a side story pada setiap muka surat pertama chapter dalam manga One Piece. Side story ini bermula dari chapter 428 sehinggalah chapter 474, iaitu berjumlah 38 cover story. Kisah ini disutradarai oleh Enel dan Automata arahan Eiichiro Oda. Cover story ini bermula setelah tamatnya Skypiea Arc. Sebelum cover story Enel adalah cover story tentang Miss Golden Week Operation, dan setelah cover story Enel adalah cover story tentang CP9. Sebelum ni aku ada buat cover story tentang CP9, so korang boleh klik korang boleh klik link kat bawah. Okay, secara ringkasnya Enel Secara ringkasnya, setelah Enel selamat mendarat di bulan, Enel telah bertemu dengan bangsa Automata, iaitu sejenis robot kecil tapi saiz diorang tu lagi besar dari Tontata Tribe. Di bulan juga, Enel berjumpa dengan Space Pirates. Setelah beberapa peristiwa, keupayaan buah devil Enel iaitu Goro-Goro no Mi telah mengaktifkan semula bukan sahaja semua Automata, bahkan kota di situ juga. Lantas Enel yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan itu telah berjumpa tempatnya. So, untuk ketahui kisah secara menyeluruh, tonton video ini sampai habis. Alright? Jadi, this is the untold story of Enel. Joy orange, joy apple, mangga dan jambu batu. Joy untuk satu, joy untuk dua, joy untuk semua. So, dengan menggunakan kapalnya di Arc Maxim, Enel telah meneroka kehidupan di bulan. Setibanya di sana, Enel dia terlihat suasana yang berbeza dari bumi. Enel pun mulalah meneroka dan sightseeing dekat kawasan persekitaran di situ. Tiba-tiba Enel terlihat satu kawah yang berbeza dari kawah-kawah yang lain, dan kawah tersebut memberikan petanda bahawa terdapatnya kemungkinan ada makhluk yang bernyawa yang tinggal dekat dalam tu. Kemudian Enel pun decide untuk masuk ke dalam lubang kawah tersebut. Apabila berada di dalam lubang itu, dia melihat ada seseorang ataupun satu sosok manusia dengan uniform askar dan telah terbaring dengan senapang dan bekalan air dia tercampak ke bumi. Kemudian Enel merasa lebih patut dia menyerang terlebih dahulu dan berfikir kemudian. Enel pun telah menyerang sosok tadi dengan renjatan elektriknya dengan keupayaan Goro-Goro no Mi miliknya. Apa yang menariknya adalah sosok tadi setelah direnjat,
Instead of terus mati atau terbaring kaku layu, sosok tadi telah berdiri dan mengangkat tangan tabik hormat Allah pula dah kepada Enel sambil berkata, saya malu tapi saya terselamat. Lebih kurang macam itulah dia bagi tahu. Macam itulah apa yang narrator tu bagi tahu kat bawah tu kan. Sosok tersebut adalah berpangkat lieutenant untuk anggota askar dia. Dan barulah kita tahu penyesalan yang dimaksudkan tadi rupa-rupanya adalah kerana lieutenant tu yang bernama Spacey telah melarikan diri dari musuh dia. Kemudian Lieutenant Spacey dan Enel telah keluar dari lubang tadi. Mungkin Lieutenant Spacey telah bersedia untuk bertarung balik dengan orang ataupun musuh yang dia lari tadi. Sambil-sambil tu Lieutenant Spacey dia macam tercari-cari sesuatu tau. Tengok sana, tengok sini. Tapi masa tu Enel dia macam tak tahu what is going on. Kemudian lepas beberapa lama mereka berjalan, Lieutenant Spacey telah bertemu kembali dengan tentera-tentera dia. Termasuk Lieutenant Spacey, mereka dilihat memakai seragam namun dari uniform yang berbeza-beza. Lieutenant Spacey kemudiannya meratapi jasad tenteranya yang telah terbujur kaku. Semasa Enel melihat peristiwa yang menyayat hati itu, di belakang mereka ada satu sosok yang sedang menghampiri. Dengan tidak semena-mena, sosok yang berada di belakang mereka tadi telah menyerang Lieutenant Spacey dengan sebatang tombak yang tajam lalu menembusi tubuh Lieutenant Spacey. Sebagaimana yang kita tahu, Enel memiliki keupayaan mantra yang boleh mengagak dan menjangkakan serangan musuh dia. Namun Enel dilihat masa time itulah kan, macam tak kisah dengan pembunuhan yang sedang berlaku di hadapannya. Kita boleh kata sebagai pembunuhan lah kan, sebab dia dah tombak tembus badan kawan tu. Sambil dia memegang kepalanya, mungkin dia cakap macam, alamak dah kenapa pula si anjing ni pergi bunuh si kementok tu. Lebih kurang macam tu lah kan. Mungkin Enel langsung tak faham persengketaan yang berlaku di antara kedua-dua mereka, membuatkan dia macam tak nak masuk campur. Dan si anjing tu juga, narrator telah kenalkan kepada kita bahawa dia bernama The Space Pirate ataupun lanun angkasa. Tapi disebabkan lanun angkasa tadi langsung tidak menghiraukan Enel, merasakan tindakannya sebagai satu penghinaan. Enel terus menyerang lanun angkasa tersebut. Kat sini kita dapat melihat di dada dan di kedua-dua tangan lanun angkasa tu ada macam meter. Macam tu lah. Kreatif gila Oda ni. Entahlah, aku pun tak tahu apa maksud meter yang ada dekat dada dia tu. Cuma kalau nak boleh teka, mungkin kat dada tu mengidentifikasikan sebagai nyawa dan dekat tangan mengidentifikasikan sebagai strength lah kot. Tu cuma tekaan aku aja. Setelah Enel berjaya menewaskan lanun angkasa tadi, tiba-tiba satu letupan besar telah berlaku dan Enel mengagak bahawa letupan besar itu melibatkan kapal Ark Maximnya. Dan terbukti bahawa apabila Enel melihat dengan teliti, memang kapal dia telah menjadi korban, telah diletupkan oleh Space Pirate yang lain yang ada dekat situ. Apalagi mengamuklah si raksasa halilintar dan telah bergegas menuju ke sana. Dan dekat sana kelihatan beberapa Space Pirate yang lainnya yang sedang berbincang, dan dilihat si anjing dengan topi yang tinggi itu macam ditanyakan sesuatu, mengisyaratkan sepertinya dialah kapten untuk Space Pirate tersebut. Dan narrator kemudiannya membagi tahu kepada kita bahawa ekspedisi Space Pirates di situ adalah untuk menggali tanah di bulan untuk menjejaki sesuatu dan dipercayai harta karun lah kot. Enel kemudiannya dengan sepantas kilat telah sampai di kawasan penggalian tersebut. Menyedari kehadiran Enel, Kapten Space Pirate itu cuba untuk menembak Enel. Sebelum pertarungan di antara Enel versus The Space Pirates berlaku, Lieutenant Spacey tadi yang ditombak tu rupa-rupanya belum lagi mati, dan dia kemudiannya terimbas kembali kenangannya semasa dia awal-awal diciptakan di Mechanical Island. Dan dia terkenang kembali bagaimana semua ini bermula, iaitu semasa Lieutenant Spacey bersama comrade dan profesor yang menciptakan dia santai-santai makan cokobis sambil melihat ke arah bulan, tiba-tiba telah berlaku satu ledakan besar di bulan. Profesor yang terkejut melihat letupan bulan itu terus saja meninggal dunia. Lieutenant Spacey kemudiannya bersama-sama 3 lagi komradnya telah bergegas ke bulan menggunakan bilun. Senang je nak ke bulan, tak payah beria nak space suit ke spaceship ke.
Kemudian Lieutenant Spacey dan komradnya telah menuntut bela atas kematian profesor mereka dan mereka terkejut melihat Space Pirates sedang mengadakan ekspedisi mereka menggali permukaan bulan bagi mencari sesuatu yang dipercayai harta karun. Di sinilah semuanya bermula dan telah terjawablah persoalan kenapa Lieutenant Spacey tadi telah mengatakan yang dia telah melarikan diri dari musuhnya kepada Enel. Setelah mengenangkan kekalahan askar dia di tangan Space Pirate, Lieutenant Spacey menangis kerana gagal menuntut bela di atas kematian profesornya. Lieutenant Spacey kemudiannya menggagahkan dirinya untuk memanjat kawah yang mereka berada tadi. Apa yang membuatkannya terperanjat besar adalah dia melihat satu petir yang besar telah menyambar kapal dan kawasan Space Pirates itu, dan petir tersebut tak lain dan tak bukan adalah datang dari Enel yang sedang mengamuk sebab Space Pirate telah menghancurkan kapal dia. Setelah berjaya menumpaskan Space Pirates, Enel telah terlihat ke arah satu lagi lubang yang dipercayai kesan galian Space Pirates tadi. Lieutenant Spacey telah membawa komradnya ke arah Enel untuk berterima kasih kepada Enel yang telah membalas dendam di atas kematian profesor mereka. Namun Enel sepertinya tidak mengendahkan mereka dan lebih memfokuskan ke arah lubang yang digali oleh Space Pirate tadi. Dan tertanya-tanya, apa yang cuba digalikan oleh mereka? Enel cuba untuk mendekati lubang atau terowong itu, dan apabila dia telah memasuki lubang tersebut, apa yang memeranjatkan Enel adalah di dalam itu terdapat satu bandar metropolis yang sangat besar. Lagi sekali, Enel dengan tindakan serang dulu, fikir kemudian telah merenjat keseluruhan bandar metropolis itu yang menyebabkan bandar itu telah activate dan hidup kembali. Enel kemudiannya telah terkejut dan hairan setelah Lieutenant Spacey dan komradnya telah mengekorinya dan melihat sosok-sosok yang berada dalam bandar metropolis itu sangat mirip dengan mereka, dengan matanya, misainya, ketinggiannya. Kemudian mereka semua terlihat satu lukisan di dinding yang memaparkan tentang hubungan bangsa Skypian dengan bangsa automata ini. Bangsa automata dilihat suatu ketika dahulu pernah berkhidmat untuk bangsa Skypian ini, iaitu nenek moyang diorang dululah. Dan di lukisan tersebut juga apa yang boleh disimpulkan adalah bangsa automata ini untuk meneruskan kelestarian kehidupan mereka memerlukan tenaga elektrik. Sebab itu pada awal tadi apabila Enel merenjat Lieutenant Spacey, Lieutenant tersebut kembali sadarkan diri. Begitu juga dengan askar-askar yang tinggal dalam bandar metropolitan itu. Sedangkan bangsa Skypian ini memerlukan makanan untuk meneruskan hidup mereka, dan kita dapat lihat lukisan kat dinding ini. Narrator bagi tahu lepas sumber semula jadi di bulan habis, bangsa Skypian itu telah turun ke satu tempat yang bernama planet biru. Dan kat sini narrator ada begitu juga yang bandar metropolis itu sebenarnya bernama Birka. Jadi tahulah kita dari mana asal usul Enel the Birkan, which is dari bulan. Setelah itu Enel pun keluar dari bandar tersebut. Tentera-tentera automata yang diselamatkan dan dihidupkan semula oleh Enel telah mengikutinya. Enel kemudiannya terpandang kepada persekitaran luas di hadapannya. Berbekalkan pengikut-pengikut baharunya yang setia, Enel sudah bersedia untuk buat kemunculan semula. Itulah yang dikatakan narrator, iaitu Ichiro Oda sendiri. Tapi sampai sekarang dah masuk chapter 991 dah, Enel dan tentera-tenteranya masih lagi gagal untuk membuat penampilan. So, adakah Enel akan datang ke Wano juga? Tapi pada pandangan aku, Enel ni kalau dia nak datang pun ataupun nak buat kemunculan semula, mungkin dia akan datang pada The Final War. Maybe. Alright gang, thank you for watching. Kepada korang yang berminat untuk aku promote media sosial, business or service korang boleh DM IG Kimis Coverto. Alright. Dan kepada korang yang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, korang boleh DM IG aku juga. Alright. Sedikit renungan before I end this video. If you had a good idea and korang rasa idea tu akan berhasil, take a start. Either it will work or you will fail. At least korang dah start trying. Kalau berjaya, it is your win sebab korang dah pun start. Dan kalau korang gagal pun, it is still your win sebab korang dah ada new experience. So start and start. Until then guys, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.